Polis buka 13 kertas siasatan berhubung dakwaan salah laku melibatkan agensi kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara. Anda bersama saya Nurul Alis, Aidil Akhbar untuk laporan berita tengah malam ini. Saudara, mangsa kes penipuan dalam talian diminta tampil membuat laporan polis walaupun ia melibatkan jumlah kerugian kecil. Setiap laporan yang dibuat akan membantu PDRM mengemaskini bank data. Seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, bahawa kita ada JSJK telah melancarkan apa dipanggil semak mule account. Semak mule account. Ini mustahak kerana daripada laporan-laporan polis yang kita terima, kita dapat tahu nombor-nombor akaun yang digunakan untuk penipuan. Jadi nombor-nombor akaun ini kita akan masukkan dalam data bank kita. Jadi orang ramai bolehlah, jika ada mereka yang menawarkan pembelian dan seumpamanya, mereka boleh semak nombor akaun tersebut sama ada pernah digunakan oleh mereka yang menjalankan penipuan pembelian online atau micro scam dan seumpamanya. Ini mustahak. Tambahnya, kes penipuan dalam talian dilihat semakin meningkat pada kadar 60% dalam tempoh 10 tahun lepas. Sehingga Oktober lepas, 8,162 laporan diterima berhubung penipuan belian dalam talian berbanding 3,512 laporan yang diterima pada tahun 2019. Dalam pada itu, Datuk Seri Akril Sani memaklumkan pihaknya membuka 13 kertas siasatan berkaitan dakwaan kes salah guna kuasa, rasuah dan penyelewengan melibatkan agensi kerajaan seperti yang didedahkan akaun media sosial edisi siasat. Setiap perkara yang disebarkan yang dinyatakan dalam edisi siasat tersebut, kebanyakannya adalah merupakan berita-berita yang diada-adakan untuk mewujudkan satu suasana sensasi. Dan kita akan dan setiap perkara yang dinyatakan tersebut, kalau ia melibatkan polis Diraja Malaysia, memang kita akan salurkan kepada Jabatan Integriti dan Penguatatan Standard untuk disemak kebenaran berita tersebut. Seorang anggota polis cedera di kaki akibat digilis kereta dipandu seorang lelaki dipercayai tokan dadah. Menurut Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Rozi Abu Hassan, anggota polis itu juga cedera ditikam di tangan. Insiden di Kuala Sanglang, Kedah itu berlaku ketika suspek diminta memberhentikan kenderaan untuk pemeriksaan. Ekoran insiden, polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan dan suspek berjaya dicekuk. Pemeriksaan menjumpai 54.5 gram syabu dalam poket seluarnya. Simak mendapati dia memiliki 10 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Seorang pemandu berdepan saat kecemasan dan keretanya hampir terbabas gara-gara terkejut apabila cermin keretanya tiba-tiba pecah. Ia susulan tindakan individu tidak bertanggungjawab yang membaling batu dari laluan bertingkat ketika kenderaan itu sedang bergerak. Kejadian berkenaan berjaya dirakamkan dan menjadi tular. Ketua Polis Daerah Kubang Pasu Superintendent Rozi Abu Hassan mengesahkan video itu dan polis sedang mengesan suspek terbabit. Jelasnya, siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti suspek kejadian kerana mempunyai unsur khianat. Seorang pengurus didakwa di Mahkamah Magistrate Langkawi atas kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol pada 28 September lalu.
Tertuduh Tan Jo Hwan bagaimanapun mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Muhammad Rizwan Saleh. Mengikut kertas pertuduhan, Tan didakwa memandu kereta pada kadar alkohol melebihi tahap ditetapkan, iaitu 158 mg alkohol dalam 100 ml darah. Dia didakwa mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 pindaan 2020. Sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun dan denda RM30,000 selain hilang kelayakan memandu selama 2 tahun. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara sehari dan denda RM10,000 ke atas tertuduh dan penjara sebulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan. Di Kelantan, seorang penganggur dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Baru atas 79 pertuduhan menipu seorang wanita tahun lalu. Tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Baharudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh Siti Nur Aqilah Fauzi, 27 tahun telah memperdaya seorang mangsa wanita bagi tujuan pelaburan tidak wujud. Mangsa disuruh membuat pembayaran berjumlah RM320,240. Kesalahan itu dilakukan di beberapa lokasi iaitu Bank dan Kampung Paya Senang, Jalan Teliput, Kota Baru sejak Februari hingga September tahun lalu. Setiap kesalahan akan dikenakan hukuman di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Tertuduh berdepan hukuman penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 10 tahun dan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Sebanyak 875 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan melanggar prosedur SOP COVID-19 di Perak sejak aktiviti rentas negeri dibenarkan. Dilakukan oleh masyarakat adalah yang pertama gagal mendaftar masuk premis. Dia masuk premis tak daftar menggunakan main sejahtera ataupun dengan tulis secara manual lah. Jumlah kompaun dikeluarkan 478. Yang kedua, gagal memakai pelitup muka. Gagal pakai face mask 211. Gagal mengamalkan penjarakan fizikal 68. Keluar bukan wakil isi rumah dan tidak lengkap vaksin. Maknanya tak lengkap vaksin ni keluar. Rentas daerah dan juga rentas negeri sebanyak 54 kompaun. 19 kompaun turut dikenakan kepada individu yang makan di premis serta melakukan aktiviti sukan tanpa lengkap dos vaksin. Selain itu, 28 kompaun turut dikeluarkan kepada pemilik kedai atas pelbagai kesalahan. Dalam pada itu, Datuk Mior Farid Al-Atrash memaklumkan pihaknya telah mengenal pasti suami kepada wanita yang mendakwa dirinya berdepan ancaman keselamatan menerusi media sosial baru-baru ini. Kita minta dia datang ke balai polis untuk bagi samur kita untuk kita nak dapat maklumat apa sebenarnya yang masukkan terancam. Kita tengah siasat lah apa masalah sebenarnya. Dan kita pun dah kenal pasti suami kepada wanita berkenaan. Belum. Dia macam enggan bersama. Kita dah minta pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat juga untuk bersama dengan kita. Pada 6 November lalu, wanita terbabit telah memuat naik video berdurasi seminit 40 saat di aplikasi TikTok dan mendakwa dirinya berdepan dengan ancaman. Cubaan 16 pendatang asing tanpa izin parti untuk masuk ke Malaysia digagalkan Brigade ke-7 Infanteri Malaysia di Teluk Ramunia, Kota Tinggi, Johor pagi tadi. Tangkapan melibatkan 13 lelaki dan 3 wanita. Markas Divisyen Ketiga Infanteri Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan pihaknya mengesan bot mencurigakan pada pukul 1 pagi. Semua parti ditahan sebaik mendarat. Nilai rampasan hampir RM3,000. Semua parti akan diserah kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Fenomena air pasang besar yang melanda beberapa kawasan di Kedah ketika ini menyebabkan orang ramai lebih berwaspada. Tinjauan di Pulau Sayak, Kota Kuala Muda mendapati kawasan pantai masih menerima kehadiran pengunjung. Kalau ayak besar, dia daripada 26 hari bulan sampai
satu hari bulan. Jadi ayak besar tu. Dia pasang pagi dalam pukul 10. Lepas tu dalam pukul 2-3 dia berhenti lah. Dia surut pula. Dia surut sampai malam lah. Malam tadi dalam pukul 8, pukul 9 dia pasang balik lah. Jadi kalau boleh mana-mana yang peminat mancing ni tengok dulu cuaca. Kalau boleh jangan berseorangan. Kalau boleh berduaan supaya ada kalau ada kecemasan kita boleh bantu-membantu. So saya harap semua yang pemancing dan yang suka berkelah ni hati-hati semasa dekat pantai. Fenomena air pasang besar yang berlaku awal pagi biasanya berlarutan selama beberapa jam. Bersua kembali. Selesainya proses penamaan calon pagi tadi menyaksikan 112 calon disahkan layak bertanding pada PRU Dun Melaka. Berikut senarai penuh calon-calon PRU Dun Melaka. Sepanjang tempoh kempen penganjuran ceramah, syarahan serta kempen secara fizikal tidak dibenarkan. Bagaimanapun, SPR membenarkan parti-parti politik dan calon bertanding menggunakan kaedah menaiki lori atau van untuk berkempen dengan mendekati pengundi dengan syarat mendapat permit polis terlebih dahulu. Justru calon-calon bertanding akur dengan SOP yang telah ditetapkan dan menyatakan kesediaan untuk menjadikan media sosial antara platform kempen. So saya pun dah minta untuk memperhebatkan dan menguatkan lagi unit-unit media di bawah Barisan Nasional, dan saya mohon juga banyakkan slot-slot untuk di kalangan penceramah-ceramah maupun calon sendiri untuk menyertakan kempen-kempen. Memandangkan kempen sekarang ni banyak kekangan ya. Jadi mungkin lebih kepada media lah, of course. Lebih kepada media.
untuk mewar-warkan hasrat ataupun langkah-langkah strategi dan seterusnya itu lebih kepada penggunaan sosmed lah, ya, social media. Sudah pasti melestarikan masyarakat Masjid Tanah sepanjang pengurusan kita diberikan mandat oleh rakyat bagi melihat manifesto ini akan memberikan satu cadangan-cadangan yang terbaik untuk negeri Melaka. Bukan saja untuk rakyat di Masjid Tanah tapi seluruh negeri Melaka. Dan pandu urus ini akan kita umumkan pada 10 bulan. Kita akan lihat. Macam mana yang saya bagi tahu tadi, saya pulangkan semula kepada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan, biarlah pengundi yang menentukan. Okey, walaupun ada orang cakap, maksudnya ada yang berdasarkan parti, ada yang berdasarkan calon, ada yang berdasarkan qualification dan sebagainya. Terpulang kepada mereka. Apa yang boleh saya tawarkan adalah berdasarkan pada komitmen saya dan juga prestasi saya sepanjang 2 penggal ini, hampir 2 penggal sebagai ahli parlimen. Tempoh rasmi berkempen telah bermula dan akan berakhir 11.59 malam 19 November ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka bilik gerakan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Melaka. Ia bagi membolehkan orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan berkaitan perbuatan rasuah dan salah guna kuasa. Bilik gerakan ini beroperasi 24 jam di SPRM Melaka Crystal Bay Alai. Menurut SPRM, selain hadir ke bilik gerakan, orang ramai juga boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan rasuah melalui email. SPRM mengingatkan semua calon dan parti politik yang bertanding agar tidak melakukan aktiviti yang boleh melanggar undang-undang dan peraturan pilihan raya. Malaysia merupakan antara 10 negara di dunia yang merangka belanjawan negara sejajar Matlamat Pembangunan Lestari SDG berdasarkan penilaian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Inisiatif di bawah bajet 2022 turut berlandaskan matlamat tersebut bagi memastikan negara memenuhi lanskap program pembiayaan bagi projek berkaitan SDG. So based on this progress, we have continued to do so in budget 2022. This budget will anchor and drive several initiatives that was also announced in our 12th Malaysia Plan, which was announced recently. The plan will build on what was achieved from the 11th Malaysia Plan, and this will focus on growth and inclusivity, right? Pada masa akan datang, kerajaan turut merancang menerbitkan lebih banyak bon dan sukuk yang memberi tumpuan kepada projek mesra sosial dan alam sekitar ke arah negara neutral karbon menjelang 2050. United Kingdom menyatakan minat untuk meningkatkan kerjasama dengan Malaysia khususnya dalam bidang ekonomi digital. Perkara itu diumumkan Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah. Saya nampak ialah dalam ekonomi digital. Itu nampaknya minat yang besar daripada United Kingdom dan itu juga merupakan salah satu tumpuan kita dalam RMK 12 juga dalam membangun semula ekonomi pasca pandemik. Terdahulu, beliau mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Luar Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan UK Elizabeth Truss. Truss berada dalam rangka lawatan pertama ke rantau Asia Tenggara sejak dilantik sebagai Setiausaha Luar UK pada September 2021. Indeks harga pengeluar perkhidmatan IHPRP di Malaysia meningkat 0.2% kepada 110.5 bagi suku ketiga tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin dalam penyataan berkata indeks tersebut digunakan bagi mengukur purata perubahan harga dikenakan industri perkhidmatan tempatan.
Subsektor utama yang menyumbang kepada peningkatan antaranya penginapan dan aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman, kesenian, hiburan dan rekreasi, pendidikan serta aktiviti hartanah dan kesihatan. Bagaimanapun, indeks untuk subsektor pengangkutan menunjukkan penurunan 1%. Manakala indeks profesional serta maklumat dan komunikasi kekal tidak berubah. Bagi perbandingan suku tahunan, IHPRP meningkat 0.2%. Ia disumbangkan dua subsektor iaitu pengangkutan dan penginapan serta aktiviti perkhidmatan makanan dan minuman. 11 monumen mini kebanggaan negara-negara Asia Tenggara bakal menjadi tarikan terbaharu produk pelancongan di Pulau Bidong, Terengganu. Monumen mini berkenaan dibina pada kedalaman 10 meter hingga 15 meter di dasar laut berhampiran Stesen Penyelidikan Alami Marine Universiti Malaysia Terengganu UMT. Projek Monumen Mini Dasar Air Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara yang pertama di dunia itu merupakan inisiatif bagi menggalakkan kelestarian pelancongan kebudayaan. Menggalakkan lebih ramai lagi negara ASEAN, pelancong daripada negara ASEAN dan juga tempatan dan negara antarabangsa nanti akan datang kemari. Dengan kita mempromosikan, saya harap dengan hari ini kita mempromosikan apa yang kita lancarkan pada hari ini, ia menjadi satu keinginan untuk orang untuk datang kemari. Antara 11 monumen mini tersebut ialah Menara Berkembar Kuala Lumpur, Monumen Nasional Indonesia, Monumen Jose Rizal, Pagoda Tran Kwak dan Monumen Simbol Penyatuan ASEAN. Kira-kira 900 juta ringgit kutipan premium tanah berjaya diperolehi Kerajaan Selangor setakat Jumaat lalu. Jumlah itu merupakan sebahagian daripada keseluruhan hasil kutipan yang telah mencecah 2 bilion ringgit. Jelas Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syari, jumlah berkenaan adalah 95% daripada sasaran awal 2.2 bilion ringgit bagi tahun ini. Beliau optimis kerajaan negeri mampu mencapai sasaran berkenaan sehingga akhir tahun ini meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran. Beliau ditemui pada Majlis Perhimpunan Penjawat Awam bersama Menteri Besar di Shah Alam. 6 kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini. Jelas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 3 merupakan kluster tempat kerja dan 1 kluster masing-masing melibatkan pendidikan tinggi, pendidikan lain dan pusat tahanan. Antara kluster tempat kerja yang dikenal pasti adalah di Kedah, Kelantan dan Johor. Sementara itu, kluster pendidikan tinggi dan pendidikan lain masing-masing di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kluster pusat tahanan pula dikenal pasti di Sepang, Selangor. Sehingga kini, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 314, manakala 5,498 kluster telah disahkan tamat. Sukan, perkembangan kejohanan Piala AFF Suzuki 2020. Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD mengambil keputusan menarik diri dari pusingan kelayakan menentang Timor Leste yang sepatutnya berlangsung pada 1 Disember depan. Presiden Pangeran Matusin Pangeran Matasan melalui satu kenyataan berkata keputusan dibuat selepas persiapan pasukan terganggu dengan pandemik COVID-19 melanda negara itu. Jelas beliau, meskipun pelbagai jalan penyelesaian dilakukan, namun kekangan termasuk masa persediaan yang semakin singkat menyebabkan hasrat pasukan untuk bertanding terus terkubur. Sementara itu, Presiden AFF Major General Kiev Samith dalam kenyataan sama berkata dengan penarikan diri Brunei, ini bermakna Timor Leste akan diberi kelayakan automatik. Jelasnya Timor Leste akan mengisi tempat dalam kumpulan A bersama Thailand, Singapura, Myanmar dan Filipina. Kejohanan Piala AFF Suzuki dijadualkan berlangsung pada 5 Disember hingga 1 Januari di Singapura.
2 hari berada di bumi Valencia, 3 pelumba FIM MiniGP Malaysia Faris Putra, Emil Izzar dan Farish Hafi mengakui sedang membiasakan diri dengan cuaca sejuk di sana. Namun mereka bertekad tidak menjadikan perkara itu sebagai halangan untuk memberi saingan kepada pelumba Eropah lain bagi siri dunia FIM MiniGP. Ketiga-tiga pelumba ini mengakui memiliki cara tersendiri untuk memastikan faktor cuaca tidak menghalang mereka menampilkan aksi terbaik pada 8 dan 9 November ini. Saya akan cuba warm upkan diri saya, cuba warmkan diri saya dengan latihan pemanasan badan, cuba lari dalam 5 km, cuba warm up lah dan stretching sebanyak-banyak yang mungkin. Saya akan buat yang terbaik untuk race kali ini dan saya sangat excited untuk race kali ini lah. And dengan cuaca di sini agak sejuk. Ini first time saya dapat berlumba dengan rider-rider yang lain. Saya akan buat yang terbaik dekat Valencia track ni. Menggunakan jentera Ovale 160cc, Faris, Emil dan Farish bakal bersaing bersama pelumba Eropah berusia antara 11 dan 13 tahun untuk merebut gelaran dalam penganjuran sulung siri dunia FIM MiniGP. Malaysia merupakan satu-satunya pasukan dari Asia yang akan memberi saingan kepada 27 pelumba termasuk dari Portugal, Belanda, Spanyol dan Itali. Menjelang hoki Piala Dunia Remaja 2021 di Bhubaneswar, India, Ketua Jurulatih skuad projek khas lelaki kebangsaan Wallace Tan mengakui pasukannya perlu menajamkan lagi penyudah set piece pukulan sudut penalti dalam usaha memburu jaringan. Menurut Wallace, pasukannya harus memanfaatkan sebaik mungkin baki persiapan sebelum memulakan kempen kejohanan pada 24 November hingga 5 Disember ini. Memang kita akan fokus pada beberapa especially tactical permainan kan. Itu yang kita kena buatkan lebih dan juga macam penalty corner jugalah. Seperti mana saya katakan, kedua-dua sekali lah. Kalau kita ada tactical tu, kalau katakan penalty corner kan, menyerang dan juga pertahanan dan juga permainan jugalah. Menyerang dan bila kita bertahan lah. Semua aspek tu pun masih kena buat lah. Di Bhubaneswar, Malaysia diundi dalam kumpulan A bersama Belgium, Afrika Selatan dan Chile. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Bagi anda yang ingin merentas negeri, pastikan anda lakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Jaga keselamatan diri dan ahli keluarga kita. Yang sahih hanya di Berita RTM. Saya Nur Aliz Adil Akbar mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam Malaysia.